Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi iaitu Prof. Madya Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar, selaku pensyarah bagi subjek Dirasah Al-Aqidah An-Nasiyah. Nama saya Fatin Nur Ayu Nabilah binti Muhammad Roslan, nombor matrik 050928. Tajuk yang saya akan bentangkan ialah mengenai konsep tafkir, iaitu mengkufurkan kumpulan yang menyeleweng dalam agama Islam. Okey, masalah yang hendak dibincangkan dalam tajuk ini ialah berkaitan dengan isu fiqh, yang mana hukum untuk mentakfirkan seseorang itu sama ada dia terkeluar daripada ikatan Islam dan terbatal imannya. Okey, bagi pendahuluan, untuk mentakfirkan seseorang itu, kita perlulah untuk merujuk kepada syarak, yang mana kita tidak boleh untuk menggunakan akal. Okey, tetapi dibolehkan bagi kita untuk menentukan sifat seseorang itu menggunakan akal. Contoh macam kita nak tahu sifat seseorang itu berdusta ataupun tidak, kita boleh menggunakan akal. Tetapi kalau kita nak menghukumkan seseorang itu sama ada dia berdusta ataupun tidak, kita tak boleh menggunakan akal, tetapi kita harus menggunakan syarak, yang mana hukum syarak tu mestilah berpandu kepada 3 sumber asal, iaitu ijma', nas dan juga qiyas. Okey, maksud yang mengatakan seseorang itu kafir ada 3, yang mana yang pertama, dia kekal berada dalam neraka. Yang kedua, harus nyawanya dicabut, iaitu harus untuknya dibunuh. Dan ketiga, hartanya harus dinafikan di dunia ini, iaitu hartanya dirampas. Peringkat yang pertama iaitu pendustaan oleh golongan Yahudi, Nasrani dan ahli-ahli agama yang lain, yang mana mengkafirkan golongan ini telah dinaskan dalam Al-Quran dan juga diijma'kan oleh ulama Islam. Okey, cukuplah 2 asas ini yang membolehkan untuk mengatakan golongan ini kufur. Peringkat yang kedua iaitu pendustaan Brahma, yang mengingkari asal-asal kenabian, dan juga etis yang mengingkari Allah SWT. Okey, mentakfirkan mereka ni menggunakan nas yang dikiaskan daripada Quran dan juga ijma'. Seterusnya, mentakfirkan golongan Brahma ni lebih utama daripada golongan Yahudi dan Nasrani. Kerana apa? Kerana golongan Brahma ni mereka mengingkari Nabi dan juga para Nabi yang lain. Tetapi Yahudi dan Nasrani ni mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW sahaja. Okey, seterusnya kita mentakfirkan golongan etis lebih kufur daripada golongan Brahma. Sebabnya etis mereka tidak mempercayai Nabi dan juga Allah. Tetapi golongan Brahma mereka hanya tidak mempercayai Nabi, tetapi mereka mempercayai Allah SWT, tetapi dengan cara mereka lah. Okey, jadinya sesiapa yang menafikan makna kenabian, maka mereka ni dikiaskan dengan golongan yang kedua ini. Bagi peringkat yang ketiga pula iaitu golongan ahli falsafah yang percaya adanya Tuhan, konsep kenabian dan juga Nabi Muhammad SAW. Okey, mereka ni beriktikad dengan beberapa perkara yang mana bercanggah dengan syarak, tetapi mereka meyakini bahawa Nabi itu benar. Okey, kenyataan yang mereka maksudkan dengan bercanggah dengan syarak tu, hanyalah untuk memastikan mereka berada dalam keadaan baik, yang mana mereka tak mampu untuk menyatakan kebenaran dengan jelas kerana kefahaman masyarakat pada waktu itu sangat tumpul untuk mencapai hakikat makna yang nak disampaikan kepada mereka. Okey, seterusnya untuk mentakfirkan mereka dalam 3 isu yang berkaitan akidah ialah yang pertama, golongan ini mereka mengingkari hari kebangkitan dengan jasad, yang mana mereka mengatakan bahawa pada hari kebangkitan nanti akan dibangkitkan dengan roh, bukan dengan jasad.
Yang kedua, mereka meyakini bahawa Allah SWT itu tidak mengetahui perinciannya, yang mana mereka mengatakan Allah ni hanya mengetahui perkara yang umum sahaja. Contoh macam mereka mengatakan Allah hanya mencipta makhluk, tetapi Allah tidak mengetahui apa yang makhluk tu buat, semua tu lah. Bagi mereka Allah hanya mengetahui benda yang umum sahaja. Yang ketiga, beriktikad bahawa alam ini qadim, iaitu sedia. Mereka mengatakan bahawa Allah ni hanya mendahului alam dari aspek peringkat sahaja. Peringkat yang keempat iaitu golongan Mu'tazilah, Musyabihah dan juga kumpulan Islamiyah, yang mana mereka ni membenarkan Allah Ta'ala dan juga para Rasul. Tidak mengharuskan berlakunya pendustaan kepada Allah dan Rasul, sama ada untuk maslahat ataupun tidak. Mereka juga tidak bersungguh-sungguh menegakkan dalil untuk mencapai maslahat tersebut, tetapi mereka menggunakan takwilan yang sesuai dengan pandangan mereka dan bercanggah dengan syarak, sehingga kan mereka ni mengeluarkan pandangan yang bercanggah dengan kehendak sebenar, iaitu Quran dan juga hadis. Untuk mentakfirkan golongan ini, kita kenalah berhati-hati kerana mengharuskan pembunuhan dan merampas harta benda mereka, orang-orang Islam yang solat menghadap kiblat yang sama dan juga mengucap kalimah la ilaha illallah merupakan perbuatan yang salah sama sekali, kerana seseorang itu akan terselamat daripada dibunuh dan dirampas hartanya apabila dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Peringkat seterusnya iaitu golongan ini tidak mendustai Allah dan Rasul secara terang-terangan, tetapi mereka mengingkari satu asas agama daripada asas syarak yang telah diketahui secara yakin. Contohnya macam ni, dia yakin ibadah haji tu wajib, tetapi dia ragu-ragu adakah Mekah tu betul ke tak. Andai kata yang seorang Muslim yang berkata macam tu, maka wajar untuk kita hukumkan dia sebagai seorang kafir kerana dia telah dusta. Tetapi andai kata orang yang baru memeluk Islam yang berkata macam tu, maka dia dimaafkan kerana mereka ni belum lagi maklum akan perkara macam tu, seperti ibadah haji tu wajib, solat 5 waktu tu wajib. Maka dimaafkanlah untuk orang yang baru memeluk Islam. Jadinya pemerintah ni wajib untuk memberi tempoh kepada mereka, sehingga kan mereka ni boleh betul-betul memahami akan perkara macam tu. Bagi peringkat yang terakhir iaitu dia tidak berterang-terangan berdusta dan tidak berdusta dengan perkara qat'i dan perkara asas agama yang mutawatir. Golongan bagi peringkat ini ialah An-Nazam, yang mana mereka merupakan salah satu golongan yang mengingkari dan menyalahi ijma', sedangkan ulama' lain mengatakan ijma' itu sebagai hujah. Ijma' ulama' ni merupakan satu perkara yang benar yang dipegang dan dijadikan dalil yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tetapi An-Nazam ni mereka menyalahi ijma' dan juga mengingkari perkara yang telah dikenal pasti kesahihannya berasaskan ijma' ulama'.